Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, baik, pada kali ini kita terpaksa mengadakan kelas secara maya. Okey, disebabkan oleh KL dan Selangor mengalami peningkatan kes COVID dan terpaksa dilaksanakan PKPB. Okey. Baik, untuk pembelajaran kita pada hari ini, cikgu akan mengajar awak tentang tajuk cuai membawa padah, iaitu tajuk yang terakhir. Okey. Baik, dalam tajuk ini apa yang kita akan dapat belajar ialah next. Okey. Baik, dalam tajuk ini sub unit tajuk ialah cuai membawa padah. Okey, baik, awak boleh buka buku teks muka surat 95. Okey. Baik, dalam muka surat tersebut, okey, apa yang ada dalam gambar ialah terdapat dua jenis luka. Okey, iaitu luka kecil dan luka cala. Okey, situasi yang pertama, tengok. Okey, situasi pertama. Sekejap Okey, situasi yang pertama. Okey. Baik, situasi pertama iaitu luka kecil. Okey, kalau awak lihat situasi ini berlaku di dalam kelas. Okey, ada dua orang murid perempuan. Okey, mungkin sedang melakukan kerja-kerja yang memerlukan ataupun menggunakan gunting. Okey, didapati ada seorang murid tangan dia mengalami luka kecil akibat mungkin terkena gunting tersebut. Okey. Jadi nasihat cikgu, berhati-hati ketika menggunakan peralatan yang tajam. Okey. So situasi ini mungkin banyak berlaku. Okey. Mungkin dekat sekolah ataupun dekat rumah masa awak buat kerja-kerja yang menggunakan gunting ataupun alat-alat yang tajam. Okey. So boleh berlaku kecederaan iaitu luka kecil. Okey, ataupun situasi yang kedua iaitu luka cala. Okey, luka cala ni mungkin terjadi ketika awak bermain ataupun sedang melakukan aktiviti kelas PJ. Okey, ataupun semasa awak turun tangga boleh terjadinya luka cala. Okey, luka cala ni kalau awak tengok gambar dia, dia banyak tempat, dia melibatkan permukaan yang lebih besar. Okey, cala dia tidak hanya pada satu tempat tetapi mungkin banyak tempat. Okey, kalau kita tengok dalam situasi gambar dalam buku teks ni, okey, seorang murid terjatuh ketika menuruni tangga dan akibatnya lutut dia mengalami luka cala. Okey, cikgu rasa antara luka kecil, luka cala ni semua murid ataupun semua orang pernah mengalaminya. Okey, cikgu sendiri pun pernah mengalaminya. Okey, awak pun cikgu rasa pernah. Okey, main bola sepak, naik basikal. Okey, apa saja aktiviti mungkin bila awak terjatuh awak akan mengalami luka-luka tersebut. Okey. Alright, next kita pergi muka surat sebelah. Okey. Baik, antara rawatan yang awak boleh buat sekiranya awak mengalami luka kecil, luka cala ataupun lebam. Okey. Baik, kita tengok situasi dalam buku teks muka surat 96. Okey, Chong Min mengalami luka kecil. Teliti cara Cikgu Vanessa memberikan bantu mula. Okey. Baik, di sini dia dalam kategori kecederaan ringan. Okey. So kecederaan ringan ni dia ada dua, iaitu satu lebam ataupun luka kecil. Okey, sekiranya berlaku luka kecil, baik, antara perkara yang pertama ataupun antara bantuan yang awak boleh buat ialah rawatan awal. Okey, ataupun bantu mula. Okey, sebelum cikgu huraikan dengan lebih lanjut, okey, awak kena faham.
bantu mula ni apa maksud dia? Okey, bantu mula ni sebenarnya kita bukan nak menyembuhkan luka tersebut ataupun bukan kita nak menggantikan tugas-tugas doktor. Okey, sebenarnya kita melakukan rawatan bantu mula ni untuk mengelakkan daripada luka tersebut menjadi lebih teruk, ataupun sementara kita nak pergi hospital ataupun nak pergi farmasi untuk ambil ubat, so kita boleh buat sedikit langkah untuk mengelakkan kecederaan tersebut menjadi lebih teruk. Okey. Baik, kalau kita tengok Cikgu Vanessa, okey, gambar yang pertama, apa Cikgu Vanessa buat pada Chong Min? Okey, kalau awak tengok ada pipe air. Okey, so bila nampak pipe air, sebenarnya Cikgu Vanessa dia sedang membersihkan luka kecil tersebut dengan air yang bersih. Okey, caranya awak letakkan tangan ataupun mana-mana bahagian yang luka tadi, diletakkan bawah pipe air dan biarkan air itu mengalir selama mungkin beberapa minit. Okey, supaya segala kotor-kotor ataupun batu-batu kecil yang melekat pada luka kecil tu akan jatuh. Okey. Kemudian kalau tengok gambar kedua, Cikgu Vanessa akan meletakkan ubat. Okey, mungkin ubat kuning, lotion kuning ataupun minyak angin. Okey. Ataupun antiseptik, okey, ataupun Dettol untuk mengelakkan kuman ataupun bakteria yang ada pada luka tersebut merebak dengan cepat. Okey. So masa langkah ni mungkin awak akan rasa pedih ataupun sakit sikit. Okey, sebabkan ubat tersebut dia meresap masuk ke dalam luka. Okey. Baik, langkah ketiga, okey, apa yang Cikgu Vanessa buat ialah dia membalut di bahagian luka tersebut. Okey, balutan tu hendaklah tidak terlalu ketat dan tidak terlalu longgar. Okey. Cukup sekadar ada tekanan supaya darah boleh berhenti mengalir. Okey. So selepas ketiga-tiga langkah ni mungkin luka tersebut tidak menjadi lebih buruk ataupun tidak menjadi lebih teruk. Dan akhirnya luka tersebut, sementara awak nak pergi ke hospital, okey, untuk mendapatkan rawatan yang lebih lanjut, so luka tersebut kekal macam tu saja. Okey. Alright, cikgu rasa itu sahaja. Okey, untuk tajuk kali ini. Okey. Jadi cikgu dah sediakan quiz untuk awak. Okey, awak boleh klik link yang cikgu berikan, ataupun nanti cikgu akan berikan link, okey, dalam grup WhatsApp guru kelas awak. Okey. Alright, itu saja. Sekian, terima kasih. Stay safe, stay at home. Okey, Assalamualaikum.